Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. My name is Mira, your senior part 6. And today we are going to talk and discuss about hospital pharmacy. So the topic that we are being assigned and we are going to talk about today is inpatient. Before further ado, kita nak introduce tempat yang kita orang dah praktikal dekat Hospital Tengku Ampuan Afzal, located dekat Kuantan, Pahang. So everyone knows that inpatient is just one of the unit in the hospital. Ada banyak lagi unit. We're going to explain one by one to make it more clear. The first department is outpatient department. Dekat hospital ni ada dua outpatient, farmasi klinik pakar and farmasi makmur. Kedua-duanya is very different. FKP is just like other clinic. It's like usual clinic. Patient attend the hospital, meet with the doctor because of the appointment, right? And then the doctor will prescribe the prescription bagi dekat patient tu. Prescription tu minta dekat FKP tu. Next is farmasi makmur. The difference is it is just for the discharged patients lah. Maknanya patient yang baru discharge daripada ward, diorang boleh collect diorang punya medication dekat farmasi makmur. Diorang memang akan provide medication untuk patient yang baru discharge ward sahaja. Next kita akan pergi dekat manufacturing unit, which is my favorite unit. So manufacturing unit ada tiga pula. Tiga, which is the external, internal dengan aseptic unit. Dekat bawah aseptic unit pula terbagi pada dua juga. Yelah, korang dah tahu, korang dah belajar pasal CDR kan, cytotoxic drug reconstitution. And then the other one is TPN, total parenteral nutrition. Both of it memang berkaitan pasal clean room lah. Okay. Next is external. External is preparation untuk ubat external use only. Contoh macam krim, kita buat ointment kat situ, and then ada juga buat gargle. Next is internal. Internal adalah preparation untuk ubat-ubat yang untuk kita consume, which is the internal use. Macam sirap, ada banyak lagi sirap yang kena buat everyday. So memang the schedule is very packed. Next kita ada emergency department. Korang tahulah kan, contohnya ada case emergency and then patient boleh ambil ubat tu dekat farmasi emergency tu. Next is PRIC. PRIC ni is like the center yang untuk buat kajian, nak increase the patient's compliance. Dekat situlah tempat nak buat research dekat untuk kita collect data pasal hospital tu. Next is integrated store. Integrated store yang ada dua, iaitu store yang paling besar, logistic store. Logistic store ni memang store utama, store yang paling besar sekali. Next is substore. Substore ni banyak lah. Dekat FKP kita ada substore, dekat makmur pun kita ada substore, manufacturing unit pun ada substore dia sendiri. Okay, and then the topic today, inpatient department. Dekat hospital HTAA ni ada 8 tingkat. 8 tingkat. Ada dua farmasi inpatient, which is farmasi bekalan ward, yang macam kita belajar centralized pharmacy, dia akan duduk dekat ground floor lah. And then the little pharmacy kita ada dekat atas untuk tingkat 7 dengan 8 sahaja, farmasi satellite. Farmasi bekalan ward, dia akan bekalkan ubat untuk tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 6. And then FS, farmasi satellite, akan supply ubat untuk tingkat 7 dan 8. Dekat sini juga kalau daripada tingkat 2 and also ground floor sampai tingkat 6 ada ward, ada NICU, bilik-bilik bedah semua pun ada dekat tingkat antara tingkat tu lah. So sekarang ni nak terang pasal FBW ni kena buat apa kan, apa dia punya skop kerja kat situ. FBW, first kita kena buat floor stock. Floor stock ni macam every unit, macam PICU semua tu, diorang akan hantar borang indent. Borang indent ni maknanya ada senarai ubat-ubatan, like the medicine list, right? Dia akan tulis berapa banyak setiap ubat tu dia nak. Dekat sebelah tu pula, dekat sebelah kolom tu ada total ubat yang boleh diindent, ada had dia. Bila dia dah bagi borang indent, kita sebagai trainee dekat bawah and also the pharmacist assistant, diorang akan supply ubat dalam sama ada trolley ataupun container, and then we're going to put all the medication indented into the container. Biasanya pharmacist assistant macam chief pharmacist assistant, diorang akan check semula, diorang going
going to go through all the medication that has been supplied in the container tu untuk make sure tak ada mistake berlaku. Ubat-ubat yang biasanya in there ni is like injections and also tablets, macam ubat internal pun, ubat eksternal. Tapi ubat-ubat peti semua diorang akan ambil sendiri. And then kita ada buat drug return. Contohnya ada ubat-ubat yang terlebih kan, daripada in all the wards they have any leftovers medication yang nampak new lagi, yang nampak okay, is actually usable lagi, kita ambil balik. Ubat-ubat yang sangatlah cantik memang tak tersentuh lagi, even macam dah terbuka sikit pun dah tak terima. So drug return ni kita akan letak balik ubat-ubat tu dekat tempat dia. Dekat FBW ni pun kita ada kena buat trolley. Contohnya every ward diorang akan hantar trolley, and kita kena supply obat mengikut UOU, unit of use, yang untuk supply 3 hari kan. Unit of dose untuk supply 24 jam sahaja. So kat situ diorang akan provide file lah. First the pharmacist will go through the file. Lepas diorang dah go through the file and transcribe and also check each prescription yang doktor provide tu. Sebagai pharmacist assistant and also training kat situ, kita just kena fill in the medication. Kemudian kita akan bagi dekat pharmacist untuk recheck balik. Unit of use dengan unit of dose ni memang korang kena keen lah. Maknanya you need to be very careful and very precise. Kalau boleh, please don't make any medication error, because benda macam ni akan like menyusahkan that pharmacist, and then kita pun akan kena marah. Okay, not just that, FPW ni juga dia akan supply medication untuk satellite pharmacy. Contohnya satellite pharmacy tak cukup ubat and needs to refill their racks kan. So diorang akan inden barang juga. Like other unit, dia akan inden barang, send to the FBW, and then the FBW will provide the medication. So that's all for FBW. Next we are going to talk about satellite pharmacy. Macam FBW juga, pharmacy satellite ni still kena buat floor stock. Floor stock ni memang kena buat hari-hari, and every unit diorang dah being assigned different day untuk send indent diorang. Setiap hari memang setiap pagi korang kena ambil and isi macam biasalah ikut borang indent tu. Make sure kena sign, sebab benda tu sangat penting. Dia nak tengok siapa yang bekalkan ubat ni. Kalau ada salah, dia akan rujuk dengan orang tu. So kalau korang buat borang tu, korang lah yang kena sign. And every medication yang dah diambil akan direkod. Pun sama macam dia pun ada unit of use dengan unit of dose. Kalau pagi memang kita akan settlekan trolley and limit time sampai pukul 9. Kalau boleh pukul 9 tu semua trolley semua dah siap. Berapa kali sehari, berapa banyak dia makan, and tengok betul-betul strength obat tu. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang strength ni dan kita supply obat yang salah. Dia ni medication error, which is very dangerous. Kadang-kadang kalau contohnya pharmacist tu sendiri pun tak perasan, tiba-tiba sampai ke patient. So we don't want that kind of event happen. So yelah, macam biasa kita supply tablets, and then kita supply injection, antibiotik semua, and also ada injection ada banyak lagi. Memang korang kena ingat every types, and also kena pandai bezakan setiap satu supaya korang tak make the same mistake. Ubat fridge please jangan letak sekali. Kalau contohnya floor stock pun jangan letak lagi ubat fridge. Korang akan ada satu container dekat dalam fridge tu. Contohnya dia nak yang dalam peti, contohnya folinic acid, kita akan letak dalam beg plastik yang ada label only 2 Celsius to 8 Celsius. Kita akan letak dekat drug that's to be checked lah, drugs that needs to be checked. Bila dia dah check, pharmacist tu atau PRP biasanya dia akan recheck the files. Dia akan put the drugs yang dari peti tu ke drugs that has been checked. So nanti bila nurse tu datang nak ambil ubat, just kita check je dekat tu. Kalau contohnya ada, kita bagi. Kalau tak ada, tak payah. Also kita ada drug return macam biasa. Tapi dekat satellite ni, drug return dia sangat susah. Sebab every medication memang satu pill tu memang kita kena tengok betul-betul strength apa, and then kita kena letak dekat tempat yang betul, yang tempat dia lah. Tak nak ada mix medication yang lain-lain. Tengok juga expiry date dia. Kalau contohnya expiry date dia dah nak dekat, kita kena inform lah dekat pharmacist assistant. Tapi kalau contohnya expiry date dia tu lambat lagi,
kita boleh simpan dekat tempat dia as a trainee lah. Kalau tak tahu apa-apa, please ask the pharmacist assistant ataupun ask the pharmacist. We need to avoid any mistakes as much as possible. Memang kita kena precise gila. Also kalau contohnya ada obat yang dah nak habis, kita pun kena inform. Kita kena top up everyday, kena pastikan supply ubat tu dekat rack, in every rack, and also the syrup semua kena full, supaya nanti kalau contohnya dah tak adalah tergesa-gesa kan. So itu sangat menyusahkan. So better kita awal pagi tu we need to check in every shelves. It needs to be fully stocked. Syrup pun korang kena pandai buat label. Nanti korang kena belajar macam-macam benda. Belajar macam mana nak kira dos, berapa banyak ml yang we need to provide, and it need to be really careful. Masa nak filling trolley tu, korang kena tengok betul-betul tau. You have to check every single details on the files. Biasanya akan ada same patients with the same name. So that's why we need to go through the IC number. And cara nak isi every bekas yang ada dekat trolley tu pun ada cara dia. You really need to ask everything and also learn on the job. So jangan nak expect the pharmacy assistant tu akan tengok je korang buat kerja macam ni, because they already have their own job, they already busy. So we need to ask every information as much as possible. Make sure please don't use your pharmacist assistant's name. Kalau contohnya korang isi apa-apa barang ataupun signature, please use your own name. Kalau contohnya ada medication error, dia boleh rujuk kat kita terus. So nanti tak ada confusion. Kalau salah, kita akan kena marah. Itu adalah perkara biasa. I think that's all the advices that I could provide. But the most important thing, in every department, tak kira lah mana-mana department pun, in every unit, you really need to ask and then learn. Kalau boleh, we need to jot down every important knowledge ataupun new information yang kita dapat dalam notebook tu. Contohnya kita orang 3 orang memang dapat unit yang berbeza. Kita orang tak pernah jumpa. So that's why kita orang in every unit, kita orang akan sediakan sebanyak information yang boleh. Orang tu kena masuk inpatient kan, so that person yang dah masuk inpatient, dia akan explain apa benda yang kita kena buat, apa benda yang kena alert. Janganlah tanya benda yang sama. Pharmacist assistant ni, diorang akan annoy juga kalau korang tanya benda yang sama. Memang benda tu kita kena ingat, please letak dalam kepala before you enter your practical season lah. Please lah belajar dulu. Korang kena pandai bezakan every class of drug, revise balik kira-kira, and then all the medical jargon yang kadang-kadang memang kita tak faham. So korang kena revise back semua benda tu. We need to show the example of our batch, our students from UiTM, and also tolong rajin. Kalau contohnya tak ada kerja tu, we need to ask. Kalau contohnya somebody yang nak sambung kerja, it will make their work become easier. Untuk budak yang nak sambung degree pula, kita dah familiarize with macam-macam brand. Brand tu memang kena ingat. Jangan malu kalau nak minta tunjuk daripada farmasis. Korang boleh tanya siapa-siapa saja. Kadang-kadang kalau kena marah tu biasalah. Benda yang marah tu lah yang buatkan kita akan ingat experience tu sampai bila-bila, and you will never repeat the same mistake ever again. So that is one of the most valuable experience yang korang takkan dapat kat mana-mana. Buat elok-elok, and I wish you all the best. Good luck.